Tapi mak Kak Lin tak bagi. Mak Kak Lin nak Kak Lin jadi ustazah. Ataupun lecturer dia kata, ataupun cikgu lah, bidang perguruan gitu kan. Hello, Assalamualaikum, bersama dengan saya Rafi MH Lifestyle. So kalau macam episod sebelum ni, kita dah bersama dengan pelakon, kita dah bersama dengan penyanyi, dah bersama dengan pengacara. Dan untuk episod kali ni specialnya, kita bersama dengan penyampai radio. Dan penyampai radio ni, kalau dengar suara je mesti korang kenal. Iaitu DJ Lin. So DJ Lin, Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam Raf, Kak Lin sihat, Alhamdulillah, syukur. Macam ni lah. So perkembangan terkini Kak Lin? Seperti biasa DJ Lin sibuk di office lah setiap hari, walaupun PKP ke kan, lockdown ke kan. Tapi kami tetap di Suria FM, bertugas seperti biasa. Memang on air pun live dari studio lah. Jadi jadual DJ Lin memang pack macam biasa, banyak di office, banyak kat rumah. Sebagai orang yang penting di Suria FM, so apakah strategi ataupun langkah-langkah yang diambil oleh DJ Lin untuk mengekalkan momentum pendengar Suria FM? Selain pada seleksi lagu, formula kita dari segi mempertaruhkan konten-konten yang orang kata unik lah. Kalau pagi bersama tim Pagi Suria, 6 pagi sampai 10 pagi, kita ada gandingan mantap iaitu Ajak bersama dengan Fizi Ali dan Suraya. Ya? Okay, jadi kita dah susun aturkan konten yang memang very tight lah, very unik dari 6 pagi sampai 10 pagi tu, supaya kita dapat mengekalkan pendengar kita untuk terus stay, untuk terus tunggu apa lagi mereka kita bagi kan, dengan pengisian dari segi konten dan juga dari segi kontes. Kalau kita tengok segmen-segmen yang ada kat Suria FM, kita ada Tim Pagi Suria, kita ada Gaya Suria, kita ada Suria Petang, kita ada Suria Cinta. Di antara keempat-empat segmen ni, mana yang paling mendapat sambutan hangat daripada pendengar? Okey, dia sebenarnya setiap segmen tu dia ada kekuatan tersendiri. Tapi sejujurnya kalau dari segi online listenership, so mostly yang betul-betul selalu yang berada di atas adalah Suria Cinta. Suria Cinta bersama DJ Lin, dan dia selalu bersaing dengan Cik Pia punya slot tu, Gaya Suria tu. Jadi dia selalu berlawan tu, nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2, dan disusuli dengan slot yang lain. Itu pattern untuk online listenership. Gitu. Tapi kalau dinilai dari segi survey yang dikendak oleh pihak GFK, yang mana setahun kita akan menempuhi survey sebanyak 2 kali. So daripada setiap survey tu kita akan dapat juga result lah untuk pencapaian setiap slot. Kan? Jadi bila bercakap pasal pencapaian slot dari result survey, memang boleh katakan semua slot di Suria FM mempunyai atau mendapat rating yang tinggi lah. Itu Kak Lin boleh katakan, termasuk Tim Pagi Suria sendiri. So kita nak throwback sikit lah tentang pembibitan Kak Lin dalam bidang penyiaran radio. So nak tahu jugalah daripada permulaan tu sampai sekarang tu macam mana perjalanan itu? Perjalanan penuh onak dan duri lah. DJ Lin, Alhamdulillah, DJ Lin mula menceburi dunia radio tanah air pada bulan Mei tahun 1999. Waktu itu Kak Lin bertugas di sebuah stesen radio swasta di selatan tanah air. Kemudian bermula 1 Disember tahun yang sama, 1999, DJ Lin ditawarkan untuk menjadi eksekutif penyiaran ataupun DJ lah, dulu panggil DJ kan. DJ di stesen radio Rediffusion di Kuala Lumpur. Kalau siapa masih ingat, di Jalan Lumut, di Bangun Arab Malaysian gitu. So dari situ sampailah sekarang ini DJ Lin masih berada di sini, dan dari situ Alhamdulillah Kak Lin melangkah kejayaan demi kejayaan, menampakkan nama branding, nama DJ Lin tu dalam industri radio, daripada asal dulu slot Citra Cinta di Radio Rediffusion, Red 104.9, kemudian bila Suria FM diwujudkan, kita tukarkan kepada Suria Cinta. Jadi perjalanan karier seni itu memang sangat warna-warni lah. Dan Alhamdulillah daripada eksekutif penyiaran biasa, sekarang ni Alhamdulillah rezeki Allah, DJ Lin memikul satu tanggungjawab yang sangat besar sebagai pengurus besar di Suria FM.
Jadi Kak Lin bersyukur, dan 22 tahun itu Kak Lin tak rasa lama. Kak Lin rasa Kak Lin masih lagi banyak yang perlu dipelajari dalam industri radio. Especially sekarang ni bila DJ Lin dah pun diberi tanggungjawab besar, memikul satu amanah untuk membawa mengemudilah stesen radio Suria FM sebagai pengurus besar Suria FM. DJ Lin merasakan satu pengalaman baru dalam sudut pengurusan. Sebab dulu kita DJ je, relax, dia datang tak kita kerja je kan, lepas tu balik. Maksudnya kan, orang enjoy, lepak, minum kopi, Starbucks lah. Sekarang, bila dah jadi bos ni, hara kan. Dengan meeting tak berhenti, Allah semua tidur. Tak ke mana. Gitu. Tapi Kak Lin tak ada rasa itu bebanan. Malahan Kak Lin rasa itu adalah cabaran dalam kehidupan yang Kak Lin kena cuba buat yang terbaik. Itu saja. Sebab ke mana pun Kak Lin pergi, pesan mak tu memang sangat dekat dalam jiwa Kak Lin. Apa pun yang kita buat dari hati, buat dengan penuh ikhlas dari jiwa. InsyaAllah rezeki kita berkat. Itu saja. So kalau masa kita tahu Kak Lin macam before ni memang belajar dekat ITM, in Masscom punya course. So adakah memang Kak Lin daripada kecil-kecil ataupun memang daripada dulu memang ada cita-cita untuk menjadi penyampai radio ataupun sebenarnya ada cita-cita lain? Sebenarnya cita asal Kak Lin sebagai pegawai polis. Sebab arwah bapa Kak Lin dulu British Army. Dan kakak Kak Lin yang sulung, Kak Lin 10 beradik. DJ Lin anak ke-7 dari 10 beradik. Mak Kak Lin berbangsa Cina, Singapura, berkahwin dengan arwah ayah Kak Lin, orang Muar Johor, orang Bintan. Kakak Kak Lin yang sulung merupakan seorang sarjan polis. Environment itu yang membuat Kak Lin rasa macam nak jadi polis gitu dari kecil kan. Tapi mak Kak Lin tak bagi. Mak Kak Lin nak Kak Lin jadi ustazah ataupun lecturer dia kata, ataupun cikgu lah bidang perguruan gitu kan. Jadi itu yang Kak Lin lepas SPM, Kak Lin sambung STPM, kemudian jadi guru sandaran setahun, kemudian Kak Lin apply Masscom sebab dia orang kata dulu nak jadi polis masuk Masscom tu. Itu yang Kak Lin difahamkan, nak jadi Kak Lin go apply Masscom. Sekali dapat. Kan, jadi Kak Lin join mula jadi student di masa tu panggil ITM ITM Shah Alam pada tak silap Kak Lin bulan Disember tahun 1996 dan Kak Lin grad pada Januari 1999. Dan mungkin bermulanya episod DJ Lin ni boleh jadi ke arah penyiaran radio ni sebab Kak Lin jadi DJ Radio Campus. Sebab waktu Kak Lin di Part 4, masa tu ITM Shah Alam under Masscom lah, Fakulti Masscom dia tubuhkan Radio Campus. Radio Campus. Bersiaran 1 hari 3 jam, bayar 1 jam RM5. Masa tu lah, So, tapi kita seronok lah sebab dapat cakap, dapat panggilan telefon tu, punya excited. Padahal call tu radio ITM je. Kan, siaran dia tak luas kan. Tapi pengalaman baru. Lepas tu, Kak Lin ingat Kak Lin pernah interview Abang Jimmy Screen, Kumpulan Sting. Memang DJ Lin ni memang membesar dengan lagu Jiwang. Mungkin Lin kira bermula daripada Lin jadi penyampai Radio Campus di ITM Shah Alam. Itulah yang membuka ruang sebenarnya untuk DJ Lin menceburi dunia radio. Kerana sebaik tamat final semester, habis dia exam semester 6, Lin balik Johor lah, ada pack barang semua kan. So balik Johor, lepas tu Lin tergerak nak hantar demo audio masa Lin jadi DJ Radio Campus tu dekat Radio Best on Hall tu lah. Macam tu. Lin start kerja pada bulan Mei. Tak silap Lin 1 Mei tahun 1999 tu. And then kemudian ada kesempatan salah seorang penyampai di situ dia nak buat satu weekend show. So dia nak double bank tau. Dia pasal macam artis punya share perkembangan dunia artis lagi tu. Ada kepala latih kat KL. Kita kat Johor kan semua. Jadi dia offer kat Lin. So Lin take that opportunity untuk Lin memulakan tugas secara rasminya sebagai penyampai radio, walaupun penyampai jemputan kan, double bank, tapi kita bersiaran, masa tu siarannya luar lah, bukan di sekitar situ Johor aja, tapi KL pun dapat dengar, Perak pun dapat dengar gitu kan. Jadi rasa dapat kerja kat radio yang radio kata yang siarannya meluas lah gitu kan. Jadi itu permulaan. Memang DJ ni tak sangka pun, DJ ni tak pernah terfikir lah nak DJ radio, memang tak pernah. Demi Allah memang tak pernah. Jadi Kak Lin percaya ini adalah hadiah daripada segala kesabaran, segala effort yang Kak Lin bagi, masa yang Kak Lin peruntukkan di pejabat lebih banyak berbanding di rumah. Dari anak Kak Lin ibu tunggal. Kak Lin berpisah tahun 2006. Masa Kak Lin berpisah, anak Kak Lin yang tu umur 6 tahun.
kakak Arisha. Yang nombor 2 umur dia 4 tahun. 6 tahun, 4 tahun. Kak Lin berpisah dalam usia 30 tahun, tahun 2006. Tapi Kak Lin tak pernah meletakkan itu sebagai satu penghalang untuk Kak Lin terus fokus pada kerja Kak Lin. Hari ni Kak Lin bercerai, besok Kak Lin dah bersiaran. Masuk ke konti studio tu, kita kena tinggalkan semua masalah kita. Apa masalah sebesar pun, kita punya dugaan ke, kan, masalah gaduh dengan lelaki ke, apa benda Allah ke contoh kan, tinggalkan semua. Masuk ke konti sebab amanah kita nak hiburkan pendengar ni. Ini amanah kita ni. Betul tak? So, jadi itu yang Kak Lin lalui lah kan. Jadi Kak Lin besarkan anak Kak Lin. Ya, 2 orang itu, seorang 6 tahun, seorang 4 tahun. Dengan masa tu, Kak Lin di Suria FM masa dulu memang Kak Lin memikul bukan saja tugas sebagai penyampai radio. Tapi Kak Lin diberikan tanggungjawab sebagai PR dan juga publicist untuk Suria FM waktu itu. Pengalaman itu 3 tahun itu pada Kak Lin sangat berharga. Dari 2007 sampai 2010 Kak Lin memikul tanggungjawab sebagai PR Suria FM, publicist Suria FM pada masa sama, sebagai penyampai radio sebelah malam kan. Benda tu banyak anugerah dia Kak Lin sedar sekarang. Yang mana kesusahan yang Kak Lin tempuhi masa itu, dia punya keistimewaan dia ataupun anugerah dia adalah hubungan baik kita dengan media. Kan? Dan alhamdulillah hubungan itu bertahan sampai sekarang. Contoh Kak Cham, Kak Jumawa, Farihat, JD, kan? Siapa lagi? Abang Johar, kan? Yang masih aktif dan yang dah orang kata yang dah tak bertugas lagi pun sekarang pun kami masih alhamdulillah lah kalau jumpa masih baik. Semua. Kan? Sebab jalanan itu dah dibina sepanjang 3 tahun ni. Apa pun amanah, apa pun tugas, apa semua macam Mak Kak Lin cakap, apa pun orang bagi untuk kita buat dengan baik. Buat dari hati. Ikhlaskan hati sentiasa. InsyaAllah akan ada hikmahnya nanti. Begitu. So, itu menunjukkan betapa banyaknya kepayahan, kesukaran kan. Colors lah dalam nak berada di tahap sekarang ni. Pelbagai suka duka kami harungi bersama sebagai sebuah keluarga. Paling menduga adalah Kak Lin tak boleh luang masa banyak dengan mereka. Dia melihat sendiri bagaimana ibu dia bersusah payah mencari rezeki nak besarkan mereka berdua. Dia berhak menentukan yang lebih baik dalam hidup dia. Kita tak boleh nak kontrol hidup orang. Betul tak? Walaupun kita sayang, walaupun kita suka, kita nak ada stay contoh kan. Tapi kalau dia memang berhajat nak tinggalkan kita terima.